الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang mengajak kepada kita bahawa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Jumaat-Jumaat yang telah lalu, khatib akan berpesan bahawa takwa ini amatlah penting, kerana ia akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan sebentar tadi: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa didefinisikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ialah dengan amal ma'ruf nahi munkar, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan solat, maka kita akan melakukan solat. Jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meninggalkan riba, maka kita akan meninggalkan riba. Jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meninggalkan perbuatan zina, judi, arak dan sebagainya, maka kita akan tinggalkan perkara-perkara yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal Al-Mubarak, satu bulan yang mana kita sebut sebagai bulan kemenangan kepada umat Islam, setelah mana umat Islam menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Setelah sebulan kita berpuasa, melakukan amal ibadah, dipertingkatkan dengan tarbiyah, dengan asuhan bulan Ramadan itu, supaya mana kita menyambung tarbiyah yang di dalam bulan Ramadan itu, kita sambung di dalam bulan Syawal dan seterusnya dan seterusnya, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang kembali. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kemenangan apakah sebenarnya yang kita sambut di dalam bulan Syawal? Kemenangan apakah sebenarnya yang kita sambut, yang kita sebut sebagai hari raya? Apakah dia kemenangan yang kita sebut? Jika mana hanya kita menyambut kemenangan, jika saudara-saudara kita yang lain tidak menyambut kemenangan. Kerana itu Syekh Hawa telah menyebut di dalam kitabnya Al-Islam bahawa bulan Ramadan
dan tidak sama sekali Yahudi dan Nasara akan meredai kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikut kamu sehingga kamu mengikut agama atau mengikut jejak langkah mereka. Ahzab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dengan kecerdikan para sahabat, dengan kepintaran, dengan kebijakan para sahabat, Ahzab tidak berjaya masuk ke dalam negara umat Islam Madinah Al-Munawwarah dengan dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, 1000 kali sayang, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut bahawa Ahzab di zaman moden ini sudah berpecah kepada beberapa bahagian, sehingga kan Ahzab ini berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita tanpa kita sedari, sehingga kan Ahzab ini berada di hadapan dan di belakang kita tanpa kita sedari. Jika kita fikir dengan menggunakan otak kita, dengan kita mempunyai internet, dengan kita mempunyai pelbagainya, dengan kecanggihan zaman sekarang, seolah-olah kita lah sepatutnya yang lebih bijak ataupun lebih pintar menyusun strategi daripada zaman dahulu. Tetapi apa yang berlaku sekarang dengan kecerdikan kita, dengan kepintaran kita, rupa-rupanya musuh-musuh Islam ini lebih pintar daripada kita, sehingga kan mereka berjaya berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita, malah berada di dalam negara umat Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang disebut sebagai Ahzab di zaman moden ini, yang pertama ialah golongan orientalis, yang disebut juga sebagai golongan al-mustasyirin, yang mana golongan ini ialah golongan yang menjadi anti kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini golongan yang hanya mengambil Al-Quranul Karim, dalam masa yang sama menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi perlembagaan, untuk menjadi dasar. Begitulah sebaliknya, ialah golongan yang hanya mengambil hadis, dalam masa yang sama menolak Al-Quranul Karim. Inilah golongan orientalis yang cuba memutarbalikkan umat Islam. Golongan ini sudah masuk ke dalam pemikiran-pemikiran umat Islam, khususnya di Malaysia ini. Khususnya di Malaysia ini, golongan ini sudah ada. Golongan yang mana menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana percakapan kita juga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap seperti mana kita bercakap mengikut hawa nafsu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percakapannya, perkataannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan Ahzab yang pertama. Golongan yang kedua yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah golongan komunis, ataupun golongan yang tidak mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ialah golongan yang mana menolak, malah mengatakan bahawa ciptaan bumi, manusia dan makhluk terjadi dengan sendirinya. Golongan ini golongan yang cukup bahaya, malah menolak akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah golongan yang paling bahaya sekali, ialah golongan Yahudi dan juga Nasara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Yahudi dan Nasara ini sama sekali seperti mana ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam surah Al-Baqarah sebentar tadi, bahawa mereka ini sama sekali tidak akan meredai kamu wahai Muhammad dan pengikut kamu sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Saya untuk mentafsirkan ayat ini dengan panjang lebar. Antaranya yang pertama, ulama-ulama terdahulu, antara ulama-ulama mufassirin mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan keluar daripada Islam. Tetapi ulama-ulama muasirah, ulama-ulama yang terkemudian mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa kita masih lagi berada di dalam Islam, tapi dalam masa yang sama kita mengikut jejak langkah mereka, mengikut sikap dan juga perangai mereka. Satu tindakan yang bagus apabila umat Islam bersatu memboikot bila mana berlakunya satu peristiwa Palestin dibedil sekali lagi. Bila mana Palestin dibedil sekali lagi oleh Yahudi laknatullah, mereka dan kita ini bangkit bersatu, malah seluruh dunia bangkit bersatu nak menunjukkan bahawa kebersamaan kita bersama
malangnya, dalam kita bersama dengan mereka, kita lupa akhlak kita mengenai dengan Islam, sehingga sanggup melakukan perkara seperti mana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apa yang perlu kita buat sedangkan akhlak kita tidak ada dalam diri kita? Hanya kalau ada sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Yahudi, Yahudi, Yahudi. Apa yang perlu ada kalau akhlak tidak ada? Bagaimana diri kita nak bentuk diri kita nak menjadi seorang Islam kalau akhlak tidak ada? Sehingga akan sanggup meludak kepada orang yang bekerja di McDonald yang disebut di dalam Facebook dan sebagainya. Adakah ini yang diajar oleh Islam? Islam hanya mengajar untuk membaikkan, tetapi akhlak kita perlulah ditegakkan. Begitu juga dengan fashion sekarang, seperti mana fashion mohawk yang disebut sekarang. Fashion mohawk hanya meninggalkan tengah, bahagian rambut di tengah, di sebelah tepinya dipotong. Ini adalah golongan pemikiran Yahudi dan Nasara sudah masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perlu kita ingat bahawa golongan ini sampai ke akhirat tidak akan sama sekali. Lan tarda, Allah Ta'ala menggunakan perkataan lan nak menunjukkan kepada kita bahawa sama sekali tidak mereka ini akan bersama dengan kamu, wahai Muhammad. Apa yang perlu kita buat supaya kita menolak golongan ini, Yahudi dan Nasara ini, supaya kita tidak bersama dengan mereka, dalam masa yang sama sikap kita juga tidak bersama dengan mereka? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita begitu marah dalam peristiwa Palestin dibenih, Palestin dijajah. Kalau kita ikut sejarah Palestin, Yahudi ini sudah lama tidak mau umat Islam menjajah, tidak mau umat Islam berada di tanah Palestin. Pada tahun 1914 Israel hanyalah ada sebuah kampung di Palestin, hanya mempunyai sebuah kampung di Palestin. Tetapi kerana kerakusan mereka satu demi satu, pada tahun 1947 mereka sudah berjaya menguasai Palestin 2/3 daripada negara Palestin. Dan pada tahun 1948 mereka berjaya menubuh sebuah negara haram Israel. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kali ini mereka dibedil semula oleh Yahudi dan Nasara ini. Mereka sama sekali akan cuba sedaya upaya supaya empayar mereka ditubuhkan sebelum mana datangnya kerajaan khalifah, sebelum datangnya semula kerajaan khalifah yang telah dijatuhkan dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perlulah kita ingat, janganlah sama sekali kita berada di dalam golongan Yahudi dan Nasara ini. Yang seterusnya yang disebut juga oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah golongan yang mana mengkhianati perjuangan Islam. Mereka ini ialah golongan yang boleh dikatakan sebagai golongan ahzab yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Sebab itu kita kena jaga Islam dengan betul-betul. Kerana Islam ini, kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah kerana Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah kerana Islam. Maka kita perlu jaga Islam sebenar-benarnya. Jangan bagi ada yang mengkhianati Islam seperti mana yang berlaku di Mesir, di Jordan, di Saudi. Mereka mengkhianati Islam itu sendiri, sehingga Mesir sanggup menutup sepadan Rafah. Jordan, sebuah negara yang dipimpin oleh umat Islam. Saudi, yang dipimpin oleh umat Islam. Apa yang mereka lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestin? Apa yang mereka lakukan untuk saudara-saudara seakidah dengan kita yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa yang mereka buat? Kemana perginya umat-umat Islam? Kemana perginya pemimpin-pemimpin Islam yang hanya mengata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam masa yang sama menjadi pembela, menjadi pengkhianat kepada umat Islam? Hadirin yang dirahmati Allah, inilah ahzab yang berada di zaman kita, yang perlu kita
jaga dan perlu kita pelihara supaya kita tidak termasuk dalam golongan ahzab ini, supaya kita tidak berada di dalam golongan ahzab ini, kerana mereka ini ialah mereka yang cuba memperak-perandakan umat Islam. Jangan kita terjun bahtera kita, jangan kita terjun bahtera yang telah kita ada ini. Jagalah bahtera ini dalam masa yang sama. Jangan kita menjadi gunting di dalam lipatan, jangan kita menjadi gunting di dalam lipatan. Kita ikutlah bahtera kita ini, kerana bahtera kita ini ialah bahtera yang telah selamat, yang dinamakan sebagai bahtera Islam. Jika kita lompat, kita turun daripada bahtera ini, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, malangnya berlaku di dalam negara umat Islam ini, berlakunya pengkhianatan kepada umat Islam, kerana mereka tidak bersefahaman dengan pemimpin mereka. Nabi kita mengajar dalam satu sirah perjanjian Hudaybiyah, yang mana Nabi SAW tidak dibenarkan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya berlaku satu perjanjian Hudaybiyah. Ada para sahabat tidak menerimanya, ada para sahabat tidak menerimanya, tapi kerana ini adalah peraturan, kerana ini adalah arahan daripada Allah dan Rasulnya, kami menerima. Wahai Muhammad, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Perlu kita ingat, sami'na wa ata'na, jangan terjun, jangan lebih daripada pemimpin. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun nampak perjanjian itu lebih berat sebelah dengan Quraisy, tetapi Nabi kata, wahai sahabatku, terimalah. Selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu berita yang begitu gembira kepada Nabi dan pengikutnya semasa dalam perjalanan pulang mereka ke Madinah Al-Munawwarah, dengan turunnya surah Al-Fat. Inna fatahna laka fathan mubina. Wahai Muhammad, hai kan tadi kamu pergi Mekah tu, inna fatahna laka fathan mubina, akan berlaku pembukaan yang begitu nyata, akan berlaku pembukaan, kemenangan semakin hampir. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Bila lagi pertolongan Allah itu semakin hampir. Terima dulu keputusan. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi SAW menerima keputusan. Begitu juga dengan kita, menerima keputusan kerana kita berada di dalam bahtera yang telah selamat. Jangan kita terjun daripada bahtera kita. Seperti mana yang telah diajar kepada kita berlakunya satu peperangan Uhud di bulan Syawal ini juga, bagaimana sahabat Nabi SAW terlalu kokoh untuk melihat harta ghanimah. Akhirnya peperangan Uhud tumbang, kita kalah di dalam perjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ambillah iktibar daripada peristiwa yang telah ditunjukkan, sejarah yang telah dibukukan oleh Ibn Hisham dan sebagainya, oleh ulama-ulama yang terdahulu, supaya kita tidak menjadi golongan yang mengkhianati, malah kita tidak bersama dalam golongan ahzab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita dan memberikan peluang kepada kita untuk bersama, dan kebersamaan kita bersama dengan saudara-saudara seaqidah dengan kita, dan mudah-mudahan kita bersama dengan mereka di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya mengajak kepada diri sendiri dan kepada seluruh sidang pendengar, sama ada yang berada di dalam masjid ataupun di luar masjid, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan mati di dalam Islam. Kerana takwa ini yang akan membawa kita kepada kejayaan, kepada nikmat yang dinamakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah caranya supaya kita tidak berada di dalam golongan ahzab ini? Yang pertama, perlulah kita bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu bima tamassaktum bihima, kitabullah was sunnati." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Kalau kamu pegang dua ini dengan begitu kejam, dengan begitu kukuh, lan tadillu, sama sekali kamu tidak akan sesat. Dengan syaratnya kamu pegang dua-dua. Bukan pegang satu, ambil satu, tolak satu. Bukan. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang lebih hampir dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikutlah golongan ini. Mana-mana yang mana golongan yang mana menolak Al-Quran, walaupun satu huruf, walaupun satu huruf daripada Al-Quran, alif, lam, mim, buang alif, tak baca huruf alif, sebut lam dan juga mim saja, disebut di dalam kitab Fiqhul Akbar. Al-Imam Abu Hanifah menyebut bahawa murtad menjadi kufur kerana golongan ini menolak ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana pula golongan yang menolak hukum Allah dan sebagainya? Kalau menolak satu huruf menjadi murtad, kalau menolak satu huruf menjadi kufur, bagaimana golongan yang tidak mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran? Bagaimana golongan yang menolak apa yang ada di dalam Al-Quran? Bagaimana golongan yang hanya mengambil sebahagian daripada Al-Quran dan menolak sebahagian daripada Al-Quran? Bagaimanakah golongan ini? Sama-samalah kita berfikir. Yang seterusnya, perlulah kita ingat, janganlah kita lari daripada bahtera kita ini, bahtera yang dinamakan sebagai Islam ini. Dan dalam masa yang sama, kebersamaan kita dengan rakyat Palestin perlulah kuat. Kebersamaan kita dengan mereka perlulah kuat. Dalam masa yang sama, yang pertama yang dianjurkan oleh ulama-ulama sedunia, perlulah kita buang seluruhnya pemikiran-pemikiran negatif yang dibuat oleh pihak barat dengan mengatakan umat Islam adalah teroris, umat Islam adalah pengganas. Perlulah kita buang daripada pemikiran kita, malah kita membetulkan semula bahawa Islam ini bukanlah teroris, Islam ini bukanlah pengganas, tetapi Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Sama ada kamu kufur ataupun tidak, ia adalah rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, perbanyakkanlah munajat kita untuk bersama dengan mereka. Munajat kita bersama dengan mereka, dengan saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, di Iraq dan sebagainya. Biarkan mereka ini berat dalam keadaan kekuatan yang begitu memuncak, kerana dengan sikap kita bersama dengan mereka. Yang seterusnya, tolaklah sikap-sikap yang boleh menyebabkan
kita berada dalam keadaan golongan yang nampak seperti Islam tetapi menjadi gunting di dalam lipatan, menjadi duri di dalam daging, menjadi orang yang menikam belakang di dalam perjuangan Islam ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, inilah beberapa yang dianjurkan. Mudah-mudahan kita boleh berada di dalam Islam yang sebenarnya, dan dalam masa yang sama kita tidak berada di dalam golongan-golongan yang disebut sebagai golongan Ahzab yang telah dinyatakan di dalam khutbah yang pertama tadi. Dengan itu, jihad kita perlulah diteruskan. Sama ada yang pertama jihad tabligh, kita menyampaikan kebenaran. Jika kamu tidak mampu untuk mengatakan kebenaran, janganlah kamu melakukan atau kamu mengatakan kebatilan. Menyampaikan kebenaran dengan erti kata kebersamaan kita dengan kebenaran. Yang kedua disebut sebagai jihad mal, jihad harta. Gunakanlah sebaik mungkin harta yang kita ada. Infakkanlah untuk Islam. Mudah-mudahan harta ini akan membantu kita esok di dalam kubur dan juga di akhirat kelak bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rusulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang begitu untung, yang boleh menyelamatkan diri kamu daripada azab api neraka? Tu'minuna billah, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, wa tujahidu, dan berjihadlah di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu. Inilah yang dinamakan sebagai jihad harta yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Yang ketiga ialah jihad qital, jihad peperangan. Mungkin kita tidak ada jihad peperangan ini, mungkin dua jihad ini kita boleh. Jihad yang disebut sebagai jihad harta dan juga jihad tabligh. Gunakanlah sebaik mungkin jihad ini, dan mudah-mudahan kita berada di dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan fi sabilillah. Yang seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengajar kita bahawa Nabi inilah yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Jika kita jauh dengan Nabi, jika kita tidak bersama dengan Nabi, bagaimanakah esok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan kita? Bagaimana esok kita hendak kenal Nabi dan bagaimana Nabi hendak kenal kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Jadi siapa kita kalau kita tidak mau berselawat kepada Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, mengucap selawat dan salamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اصلح أئمتنا وولاية أمورنا وأيد اللهم بتوفيق والهداية مولانا السلطان عبد الحليم وعظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه. اللهم انصر الإسلام إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام إخوان المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإسلام إخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.